untuk menubuhkan sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Sembilan sebagai persiapan menghadapi hari kiamat, dan kemuncaknya adalah membai'ahkan lelaki ini sebagai Imam Mahdi. Nampak tak permainan dia? Assalamualaikum warahmatullahi. Hai semua. Kantoi seminggu dulu ni apabila seorang lelaki dulunya mendakwa sebagai rakyat Maghribi dan juga mendakwa sebagai berketurunan Nabi SAW yang ke-38. Rupa-rupanya tak. Yang membongkarkan bukan rakyat Malaysia, bukan juga kerajaan Malaysia, tetapi yang membongkarkan adalah pihak berautoriti, pihak berkuasa dan juga media-media di Morocco ataupun Maghribi sendiri. Tular satu surat dari pihak berkuasa Maghribi mengatakan bahawa beliau bukanlah rakyat Maghribi tetapi beliau merupakan kelahiran Algeria, Perancis. Dan media-media di sana juga melaporkan bahawa beliau bukan berketurunan Nabi dan beliau menggunakan modal keturunan Nabi sebagai sebab untuk mengumpul para pengikut. Malah di Malaysia, sebuah rabitah yang menyokong dakwah ulama-ulama Ahlul Bait, mereka juga berlepas diri pada lelaki ini. Bahkan beliau mengatakan bahawa apabila lelaki ini masuk ke Malaysia bukan melalui tapisan rabitah tersebut. Dan baru-baru ni apabila sebuah kumpulan yang mengatakan bahawa mereka ada dokumen sebagai bukti mengesahkan bahawa lelaki tersebut berketurunan Nabi dan mereka kata dah serah pada JAKIM. Tiba-tiba bila tanya JAKIM, JAKIM kata tak terima pun. JAKIM menafikan menerima bukti-bukti tersebut. Dan media dalam negara kita juga melaporkan terdapat gerakan oleh lelaki ini membeli tanah di Malaysia sebesar 11 hektar untuk menubuhkan sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Sembilan sebagai persiapan menghadapi hari kiamat, dan kemuncaknya adalah membai'ahkan lelaki ini sebagai Imam Mahdi. Nampak tak permainan dia? Bukan ini caranya apabila turun Imam Mahdi. Di dalam hadis yang sahih pun, malah pandangan yang paling kuat mengatakan bahawa Imam Mahdi lahir di Madinah, bukan di Algeria. Dan di dalam hadis-hadis juga menyatakan bahawa Imam Mahdi ni, dia takkan mengakui dia Imam Mahdi. Orang yang angkat dia sebagai Imam Mahdi. Dan dia takkan gunakan modal sebagai Imam Mahdi untuk mengumpul pengikut. Ini yang sahih. Yang satu lagi, kopi ori pun bukan. Aduh, mudah-mudah rakyat Malaysia kena tipu. Jadi, apa pengajaran dia? Pertama, janganlah panggil Buramin Maula Amin. Pergi mana-mana tiba, Maula Amin. Guys, Buramin tak terlibat dan Buramin tak ada kaitan pun dengan lelaki itu. Okey, itu nada gurauan. Yang kedua, inilah bahaya ketaksuban. Taksub ni nak mudah faham ialah kau datanglah hujah, dalil, fakta, bukti, apa jua sekalipun. Dia tak nak dengar langsung yang dia nak dengar, yang dia nak sahaja. Bagi dia, bukti tak penting, hujah tak penting, dalil tak penting. Dia nak. Ini adalah taksub. Dan disebabkan taksub juga, bila kita tengok di social media, uish, komen, seram, pelik-pelik. Dan agama tak ajar bila kita cinta pada Nabi, komen macam tu. Agama ajar bila kita cintakan Nabi, kagum pada Nabi, fattabi'uni, ikut Nabi. Bukannya terkasima dengan jelingan tajam. Senang-senang kita ditipu. Ya Allah. Dan juga Nabi Muhammad SAW, agama kita khususnya, melarang, menegah kita daripada melampau dalam beragama. Nabi sebut di dalam hadis, halakal mutanatti'un, celakalah mereka yang melampau di dalam beragama. Nak kagum pada seseorang, silakan. Tetapi jangan sampai kita melampau, kita taksub pada seseorang itu. Dan ia sangat terkait dengan yang ketiga. Memang Nabi Muhammad SAW, memang agama kita menggalakkan untuk memuliakan Ahlul Bait, memuliakan keturunan Nabi SAW. Tapi pada waktu yang sama, Nabi juga ingatkan kita, jangan kita hanya bersandarkan kepada keturunan tanpa kita beramal soleh. Di dalam satu hadis riwayat Muslim, hadis yang ke-2699, Nabi ingatkan kita, man batta' bihi amaluhu, lam yusra' bihi nasabuhu. Barang siapa yang lambat pada amalannya, sesekali tidak mempercepatkan keturunannya. Maknanya, apa nak bangga sangat dengan keturunan, dan hatta kalau kita berketurunan Nabi sekalipun, bukannya lesen untuk kita tidak beramal soleh. Oh, keturunan Nabi tak payah semayang. Oh, bila kita keturunan Nabi tak payah beramal soleh. Oh, senang macam tu. Sebab tu Nabi ingatkan kita, jaga amal soleh. Dengan amalan soleh tu, tak kira kita keturunan siapa sekalipun, kita akan mendapat kebaikan daripada Allah Azza wa Jal. Tambah pula bila klaim keturunan Nabi, tapi duk sebar hadis yang terlalu lemah, duk sebar hadis palsu. Keturunan Nabi macam mana? Dan yang terakhir, ayuh kawan-kawan,
kita beramal dengan agama, dengan ilmu dan kefahaman. Nabi ingatkan kita dalam hadis, "May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendakkan kebaikan ke atasnya, maka akan dikurniakan kefahaman di dalam beragama. Ilmu tu penting agar kita tak mudah ditipu. Dan bila sebut ilmu, ilmu yang benar, ilmu yang sahih, bukan ilmu yang palsu. Apatah lagi bukan keturunan Nabi yang palsu. Sesiapa sahaja boleh klaim keturunan Nabi, tapi tolong bawakan bukti. Jangan kita menyandarkan sesuatu kepada Nabi walhal ianya diragui akan kesahihannya. Nabi ingatkan kita, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta di atas namaku, akan tersedia tempat baginya di dalam api neraka.